wabarakatuh dan salam satu Malaysia. Nama yang diberi Zahnita binti Mazaid dari kelas DPM 1B yang bernombor matrik 10 DPM 21F1028. Hari ini saya akan menceritakan sebuah kisah hitam yang dipanggil tragedi 13 Mei. Mari kita mulakan. Cerita hitam telah dimulai dengan pilihan raya yang diadakan pada tahun 1969 di mana parti-parti pembangkang iaitu Parti Pergerakan DAP menang sebanyak 25 kursi, manakala Parti Perikatan UMNO MCA telah menang sebanyak 12 kursi. Parti-parti pembangkang ini telah membangkitkan soal-soal sensitif berkaitan bahasa kebangsaan iaitu bahasa Melayu, kedudukan orang istimewa Melayu, Bumi Putera dan hak-hak kerakyatan orang bukan Melayu. Hal ini telah menyebabkan munculnya perasaan syahwat saga dan perkauman. Disebabkan parti-parti pembangkang telah menang dalam pilihan raya, telah diadakan satu perarakan di jalan raya sekitar Kuala Lumpur. Mereka telah mengutuk, menghina, mencaci orang Melayu. Mari kita lihat serutan video mengenai perilaku orang Cina kepada orang Melayu. Lim Kit Siang tahun 69 adalah ketua pemuda DAP. Baru menang beberapa kursi di Selangor. Apa dia buat? Mereka ambil perlembagaan negara, mereka campak ke tanah, mereka pijak. Mereka ambil bendera Malaysia, mereka campak ke tanah, mereka pijak, mereka bakar. Sudah terang lagi bersuluh, perbuatan tersebut telah menyemarakkan perasaan dendam, marah, benci kepada hati orang Melayu. Selasa 1969, inilah hari yang gelap, hari yang menyebabkan negara hampir musnah akibat tiada kesefahaman antara kaum. Pada hari tersebut, Tioh Tien Chai telah membuat permohonan maaf kepada orang Melayu terhadap perilaku orang Cina yang bersikap kasar dan biadab. Namun, permohonan maaf ini sudah dianggap terlambat. 13 Mei, di hadapan Rumah Menteri Besar Selangor UMNO telah dibuatkan satu perarakan balas yang mengakibatkan peristiwa hitam ini terjadi kerana perasaan emosi yang tak dapat dikawal sehingga menjadi barah yang boleh merosakkan diri masyarakat dan negara. Mereka berkumpul dengan membawa senjata seperti pedang, parang panjang untuk mengamuk. Pada jam 3 petang, terdapat satu kes pembunuhan orang Melayu di setapak. Pada jam 4 petang, 2 pemandu motosikal berbangsa Cina telah mati di Pancung. Sebuah van dibakar dan pemandunya dibunuh. Ini menyebabkan Cina mengamuk dan membalas serangan ini. Boom! Tercetuslah rusuhan besar-besaran di sekitar Kuala Lumpur. Mereka membunuh orang Melayu. Maka perintah darurat telah dikeluarkan iaitu penduduk perlu berkurung di dalam rumah untuk mengelakkan pembunuhan ini terjadi. Askar Regimen Ranger telah dikerahkan menjaga kawasan Kampung Baru. Malang memang tidak berbangun. Pasukan ini terdiri daripada Melayu, Cina, Iban dan India. Mereka telah menembak orang Melayu. Ini membuatkan orang Melayu semakin meradang. Kesan dari peristiwa tersebut, beberapa bangunan kedai telah musnah. Angka rasmi menunjukkan sebanyak 196 orang mati, 439 cedera, 39 hilang dan 9,143 ditahan. Manakala kenderaan telah musnah sebanyak 211. Negara telah diisytiharkan darurat pada malam 16 Mei 1969 dan Majlis Gerakan Negara telah dibentuk oleh Tun Abdul Razak. Tunku Abdul Rahman telah meletakkan jawatan sebagai Perdana Menteri Malaysia pada tahun 1970. Pilihan raya telah diadakan semula dan memberikan kemenangan 2/3 kepada kerajaan yang memerintah. Barisan Nasional telah dibentuk. Oleh itu, mari kita kaji dengan lebih teliti apakah yang menjadi punca kepada rusuhan ini terjadi. Berdasarkan penerangan kronologi kita dapat lihat bahawa secara keseluruhannya bahawa tiada kesefahaman yang kukuh antara kaum Melayu dan Cina. Selain itu, punca berlakunya adalah disebabkan sifat kurang ajar dan tidak beradab sesama bangsa. Cina telah menghina bangsa Melayu. Pengajaran yang dapat diteladani mengenai kisah 13 Mei ini, kita perlulah memupuk semangat perpaduan dan saling menghormati adat bersama budaya dan agama masing-masing agar kemakmuran negara dapat dikecapi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Nama diberi Muhammad Akil bin Zaman dari kelas DPM 1 yang bernombor matrik 10 DPM 21F1003. Mari kita lanjutkan cerita tragedi 13 Mei ini. Selepas berlakunya tragedi hitam ini, pasti akan memberi impak yang buruk kepada masyarakat dan negara. Di sini saya akan menunjukkan bukti
bukti-bukti yang dikeluarkan oleh akhbar mengenai impak rusuhan 13 Mei. Yang pertama, berlakunya peningkatan jumlah kematian. Hal ini disebabkan pembunuhan secara besar-besaran yang diadakan di sekitar Kuala Lumpur. Mayat-mayat bergelimpangan di atas jalan raya. Kita dapat lihat bahawa angka rasmi kematian rakyat ialah sebanyak 196 orang mati dibunuh. Seterusnya, impak 13 Mei ini ialah telah menjejaskan infrastruktur seperti bangunan jalan raya, kenderaan dan sebagainya. Seperti yang kita ketahui, semasa rusuhan berlaku, mereka telah membakar kedai-kedai di sekitar Kuala Lumpur. Bukan itu sahaja, sebanyak 211 kenderaan telah musnah. Ini akan menjejaskan ekonomi negara bagi menabung perbelanjaan membaiki infrastruktur yang telah musnah akibat rusuhan 13 Mei. Dan yang terakhir, kesan peristiwa 13 Mei ialah imej negara telah tercemar. Negara Malaysia telah menunjukkan imej yang buruk pada negara-negara jiran kerana Malaysia tidak dapat mengamalkan sifat bersatu padu, semangat perkauman yang tinggi sehingga menjadi perperangan yang telah menjejaskan keharmonian negara. Justru oleh itu, pendapat saya mengenai peristiwa 13 Mei ini, marilah sama-sama kita hentikan sifat dendam, membenci dan amarah sebaliknya, meningkatkan semangat perkauman agar imej negara tidak tercemar dan akan dipandang oleh negara lain. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam satu Malaysia. Nama yang diberi ialah Husni Izzah binti Hamzah dari kelas DPM 1B bernombor metrik 10 DPM 21F1081. Saya akan meneruskan penceritaan saya tentang tragedi 13 Mei. Kita sudah mendengarkan impak yang negatif terhadap peristiwa hitam itu. Justru itu, kita perlulah mencari alternatif usaha bagi mengekang isu perpecahan kaum di Malaysia. Contoh yang saya paparkan ialah contoh-contoh kempen yang boleh dianjurkan seperti kempen kemerdekaan, kempen kibar jala gemilang dan kempen Malaysia Satu Hati. Selain itu, masyarakat juga boleh mengadakan aktiviti kemasyarakatan seperti mengadakan aktiviti gotong royong dan membuat program rukun tetangga bagi mengeratkan silaturahim. Program-program seperti ini bukan sahaja dapat memupuk semangat perpaduan, malah dapat berkenal-kenalan dengan jiran dengan lebih rapat. Di samping itu, kita juga dapat menambah kenalan baharu. Akhir sekali, cadangan saya ialah pihak sekolah perlulah memberikan pendedahan yang awal kepada murid-murid tentang pentingnya memupuk semangat perpaduan. Tamsilnya menganjurkan aktiviti sukan di sekolah dan menganjurkan aktiviti kuis, choir sempena bulan kemerdekaan. Sekiranya pihak sekolah mengadakan aktiviti seperti ini, sudah tentulah mereka akan membentuk satu kumpulan yang terdiri dari pelbagai kaum seperti Melayu, Cina dan India. Mereka juga akan bersatu padu untuk menyelesaikan tugasan yang diberikan. Justru pandangan saya ialah kita perlulah bersatu padu bagi memupuk semangat perpaduan di Malaysia sejak kecil lagi. Kerana melentur buluh biarlah dari rebungnya. Sekian saja dari saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Nama diberi Muhammad Aiman Faris bin Bahari dari kelas DPM 1B yang bernombor metrik 10 DPM 21F1075. Di sini saya akan memberikan pengajaran yang dapat disimpulkan mengenai kisah-kisah yang telah diceritakan oleh rakan-rakan saya. Kita perlu mengambil iktibar di atas peristiwa 13 Mei yang terjadi. Jadi, pengajaran yang pertama yang saya perolehi mengenai peristiwa ini ialah kita perlu mengamalkan sifat sabar di dalam diri. Mengapa? Kerana apabila kita sabar, kita dapat menenangkan hati agar berfikir secara baik. Kisah tragedi 13 Mei terjadi akibat sifat perasaan marah yang tidak dikawal oleh orang Melayu sehingga mencetuskan titik hitam di dalam hati untuk membuat serangan. Selain itu, kita perlulah bersifat rasional di dalam diri. Pemikiran rasional perlu dipupuk oleh setiap rakyat agar tidak membuat perkara buruk. Kenapa kita perlu mempunyai sifat rasional?
Hal ini kerana kita dapat berfikir jalan penyelesaian secara baik bagi mengatasi isu ini, bukan memilih peperangan. Akhir sekali, pengajaran yang saya perolehi ialah kita perlu memupuk semangat kasih sayang di dalam diri. Walaupun kita berbilang bangsa, tetapi kita adalah rakyat Malaysia. Kita perlu sayang sesama ahli masyarakat agar perasaan benci tidak akan menumpuk di dalam hati. Kesimpulannya, marilah kita sama-sama kita bersatu hati dalam memupuk semangat perpaduan agar negara dapat berkembang dengan lebih maju serta aman sejahtera. Sekian, terima kasih.